kerana kata Nabi SAW, ilmu itu tidak akan diberi oleh Allah melainkan kepada orang-orang yang akan mendapat kebahagiaan, dan ilmu itu diharamkan oleh Allah, dihalang oleh Allah, ditegah oleh Allah untuk orang-orang yang mendapat kecelakaan di hari kiamat. Auzubillah min zalik. Sebab itu kita sangat-sangat bersyukur dipilih oleh Allah. Semata-mata dengan kasih sayang Allah, Allah memilih kita, menempatkan kita menjadi penuntut ilmu. Alhamdulillah. Jadi diharapkan tuan-tuan puan-puan, hadirin hadirat rahimakumullah, senantiasa di dalam rahmat dan redha Allah, dan dalam kesihatan, keafiatan yang baik, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sambungan kitab Risalah, kitab Faridatul Faraid. Malam ni muka surat berapa dah kita sampai? 76. La haula wala quwwata illa billah. Kedelapan. La haula wala quwwata illa billah. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid darain, amin ya rabbal alamin. Kedelapan sifat yang wajib bagi zat Allah. Kedelapan ni 8 pada sebutan. 8 tu pada sebutan saja, bukan bermaksud sifat yang ke-8 ada pada Allah, bukan. Itu cuma nombor je ulama letak. Boleh kita nak letakkan nombor 9, nombor 10 iradat ni boleh, tak ada masalah. Jadi jangan kita beriktikad sifat Allah Ta'ala itu ada dulu dan ada yang terkemudian. Tak boleh. Kenapa? Kerana segala sifat Allah itu qadim, semuanya sedia kala ada pada zat Allah. Tidak ada permulaan bagi adanya segala sifat itu pada zat Allah Ta'ala. Jadi 8 tu pada sebutan saja. Jadi apa hukum mengetahui ni? Apa hukum mengetahui bahawasanya Allah Ta'ala itu bersifat dengan iradat? Hukumnya wajib atas setiap laki-laki dan perempuan yang mukallaf, wajib tahu serta wajib hatinya menyungguhkan bahawasanya Allah Ta'ala itu mesti memiliki sifat iradat, yang mana erti iradat ini sifat kehendak. Sifat kehendak Allah Ta'ala. Muridun, kita katakan muridun, yang maha mengkehendaki, yang maha menentukan. Baik, kita selalu menyebut ataupun berkata Allah Ta'ala mengkehendaki sesuatu. Allah maha mengkehendaki sesuatu, Allah yang menentukan sesuatu. Baik, apa yang kita faham? Sejauh mana, sedalam mana kefahaman kita tentang Allah Ta'ala mengkehendaki atau menentukan? Adakah kita boleh membezakan di antara sifat iradat Allah
dengan iradat makhluk. Apa beza? Sebab tu di sisi akidah kita ahli sunnah wal jamaah wajib ngaji supaya kita faham betul-betul sifat Allah ni, sehingga kita boleh membezakan dengan sifat makhluk. Kita juga makhluk ada iradat, tuan-tuan ada iradat, Allah juga ada iradat, saya pun ada iradat. Tapi apa perbezaan di antara iradat Allah dan iradat kita? Boleh tak kita nak kata sama? Tak boleh, sebab dia mukhalafah kan. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak menyamai dengan sesuatu pada segala sudut, segala pihak, zatnya, sifatnya, af'alnya, perbuatannya tidak serupa dengan makhluk. Jadi apa perbezaan di antara kehendak Allah dengan kehendak kita? Wajib kita boleh membezakan, kerana barang siapa yang tidak boleh membezakan di antara sifat Tuhan dengan sifat makhluk, nescaya dia akan termasuk di dalam golongan orang yang menyamakan. Apa lawan membezakan? Menyamakan. Sebab tu kita wajib membezakan mesti. Itu akidah kita. Mesti boleh beza di antara Tuhan dan makhluk. Kalau tak boleh beza, makna menyamakan. Apa hukum menyamakan? Bukankah boleh merosakkan akidah? Bila rosak akidah, apa jadi dengan solat kita? Apa jadi dengan haji umrah kita? Sebab tu tuan-tuan, hadirin hadirat rahimakumullah, ilmu tauhid ni ilmu yang paling dasar, paling asas, tunjang segala amal ibadat. Tunjangnya tauhid yang betul, tunjangnya akidah yang betul. Kerana seandainya seseorang itu melakukan apa sahaja amal soleh di dalam keadaan tunjang ataupun akidahnya itu menyalahi seperti yang diperintahkan, yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka segala amal itu tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Dia tidak beriman dengan Allah. Apa maksud iman? Iman bermaksud kepercayaan yang betul di dalam hati, bukan sembahyang. Sembahyang itu namanya Islam, puasa itu namanya Islam, zakat haji itu namanya Islam. Islam itu bermaksud apa? Mengikut, menurut, melaksanakan, mengakui anggota zahir dengan segala perkara yang dibawa oleh Nabi SAW. Zahirnya mengaku contoh lidahnya mengaku la ilaha illallah, maka pada zahirnya Islam. Kemudian di solat, kemudian di puasa, ditutup aurat, dia mengaji, di solat di waktu, maka zahirlah Islam pada diri dia. Adakah dia beriman? Adakah yang solat tadi beriman? Tengok pegangan dalam hati dia, betul atau salah. Kalau salah, dia dipanggil kafir munafik. Apa maksud kafir munafik? Orang yang zahirnya melaksanakan ibadah seperti orang Islam, padahal hatinya memiliki pegangan yang salah terhadap Allah. Itu nama kafir munafik yang sebenar. Jadi adakah kita nak duduk dalam kelompok tu? Adakah kita nak diri kita atau anak bini kita duduk dalam kelompok munafik tadi, kafir munafik? Dia kafir ada 3. Kafir asli, ini yang memang daripada lahir kafir. Yang kedua kafir sebab murtad. Yang ketiga kafir munafik. 3 ni kekal dalam neraka waliyadzubillah min dzalik. Oleh yang demikian, kita ni mesti ada perasaan takut rosak akidah, mesti ada risau. Inilah di antara perkara yang mesti dirisaukan. Risau rosak akidah, risau pegangan dan kepercayaan dalam hati itu salah,
tidak sama seperti yang diajar oleh Nabi SAW. Nabi SAW perkara yang pertama-tama yang dibawa adalah tentang tauhid. Nabi tak ajar tentang solat, tentang haji umrah. Semua Nabi ataupun Rasul semua mengajarkan tauhid terlebih dahulu. Cuma kaedah Nabi ataupun Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tauhid tidak sama seperti apa yang kita belajar. Jadi memang betul orang kata Nabi tidak mengajarkan sifat 20. Betul? Tidak salah perkataan tu. Tetapi adakah maksud mempelajari ilmu sifat 20 ini menyalahi dengan tauhid yang Nabi bawa? Maksud dia sama tak? Maksud kita ngaji sifat Allah mengajar, Nabi SAW mengajar umat supaya mengiktikadkan adanya Allah, tidak ada yang lain. Dah kita ngaji macam mana? Kita ngaji wajib ada Allah, mustahil tiada Allah. Nabi mengajarkan Allah tidak menyamai dengan segala sesuatu pun kita ngaji Nabi SAW. Maknanya Allah tidak menyamai dengan segala sesuatu zat, sifat dan perbuatannya. Jadi maksudnya kaedah tu yang tak sama, tapi maksud sama. Sama macam tuan-tuan ngaji Iqra lah. Nak tanya dulu tuan-tuan pandai baca Quran ngaji apa? Iqra ke Muqaddam? Dulu rasa tak ada Iqra pun, zaman pakcik-pakcik tak ada Iqra ke sana? Muqaddam tak? Abu Tausi Jaiha dah tu. Kenapa ngaji Muqaddam ni? Nak menunaikan bacaan Quran seperti yang disuruh oleh Rasulullah. Baik, Nabi ajar Muqaddam tak? Jadi salah tak ngaji Muqaddam? Jadi tak boleh lah. Jangan semata-mata ilmu tu tak diajar oleh Nabi, kaedah itu tidak diajar oleh Nabi, kita langsung membida'ahkan, mengatakan tak perlu belajar, tak boleh belajar. Jangan macam tu. Tidik dulu maksud dia. Bukankah contohnya mengaji Iqra itu jadi asbab orang yang membaca Quran dengan salah jadi betul? Daripada ngaji Quran itu, dari Muqaddam itu, daripada salah membaca Quran jadi betul, jadi membaca Quran asbab belajar kaedah Muqaddam atau Iqra. Ya, namanya bid'ah tu. Tapi bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, bahkan masuk dalam bid'ah yang wajib. Sebab pada adat kalau tak mengaji kaedah Muqaddam atau Iqra, kita akan membaca Quran dengan salah. Jadi mau tak mau kena baca, kena ngaji Iqra atau Muqaddam baru bacaannya betul. Begini sama tak sifat 20 ni? Pada adatnya kalau tak mengaji sifat 20 ni, kita tak boleh membezakan yang mana sifat Allah dan yang mana sifat makhluk. Contoh, baik, ada orang kata tak perlu ngaji sifat 20 sebab tak ada diajarkan oleh Nabi SAW. Baik, dia kata daripada surah Al-Ikhlas kita boleh mengenal Allah. Cuba huraikan Qul huwallahu ahad. Cuba huraikan, cuba keluarkan daripada Quran tadi tu sifat yang wajib, yang mustahil, yang harus bagi Allah. Cuba keluarkan daripada Qul huwallahu ahad. Siapa nak huraikan tu? Orang macam kita boleh keluarkan tak? Tak boleh tu. Sebab tu berhajat kepada ulama yang mengeluarkan benda tu. Jadi kena pakai ulama kita ni. Nak faham Quran kena pakai ulama, nak faham hadis pun kena pakai ulama. Jadi batu kita dalil di sisi kita ahli sunnah wal jamaah ni ada 4 sumbernya. Sumber ambilan hukum hakam di sisi kita ahli sunnah wal jamaah ni ada 4. Al-Quran dan hadis itu yang paling utama. Maka seandainya tidak ada hukum yang terang jelas nyata daripada Quran dan hadis, kita berpindah kepada ijma' ulama. Kerana ulama itu tadi yang mengeluarkan hukum hakam yang tersirat di sebalik Quran dan hadis. Sebab dalam Quran itu tak semua benda dinyatakan secara detail, betul? Dalam Quran kata orang mencuri kerat tangan. Kerat tangan mana? Siapa nak punya hurai tu? Allah suruh kerat tangan mana? Itulah ulama yang menghuraikan, ulama yang berbincang di antara mereka, bukan ulama macam orang akhir
Akhir ni dah mujtahid mutlak tu semuanya. Mereka berbincang sesama mereka maksud dan Quran tadi tu, maksud Quran dan hadis tadi, maka terbitlah satu hukum. Itu orang panggil ijma' ulama. Contohnya macam tuan-tuan ni mujtahid mutlak semua. Memang ilmu sakan-sakan, memang orang yang diberi kebenaran mengeluarkan, mencari hukum hakam dalam Quran tu memang mahir. Maka kita ni tuan-tuan ni berbincang tentang Quran tadi, tentang ayat Quran dan hadis tadi, berbincang sebab tak ada hukum yang terang dalam Quran, dalam hadis tak ada ayat yang menerangkan secara terang-terang. Jadi tersembunyi kesamaran. Maka tuan-tuan ni yang mahir dengan segala ilmu hadis, Quran, tafsir, usul fiqh dan sebagainya, berbincang sesama, maka mengeluarkan satu keputusan yang katakan ijma' tadi. Maksudnya keputusan yang keluar tadi daripada perbincangan mujtahid tadi tu, daripada apa yang difaham daripada Quran dan hadis. Maksudnya orang yang menolak ijma' ni orang yang menolak perkara yang makna maksud yang ada di dalam Quran dan hadis. Sebab tu jangan kita semata-mata Quran, hadis, ijma' tolak, ijma' tak nak pakai. Sebab tu dia tanya mana dalil sifat 20. Dalilnya ijma' ulama. Tapi di sisi mereka mengatakan mereka tak pakai ijma'. Jadi macam mana kita nak bagi dalil kepada mereka? Dia nak Quran, hadis, itu saja dalil dia. Dia tak nak pakai ijma'. Dalil kita ijma'. Nampak tak? Itu masalah dia, tuan-tuan. Itu yang jadi bertelagah tu sebab tu. Jadi jangan kita terpedaya. Jadi ijma' ulama wajib belajar sifat 20 ni. Laki-laki perempuan wajib belajar. Kenapa? Daripada belajar ilmu ni hamba Allah tadi boleh mengenal Tuhan. Apa maksud mengenal Tuhan? Apa maksud mengenal Tuhan? Adakah mengenal Tuhan itu bermaksud tahu Tuhan itu namanya Allah, tahu tidak ada Tuhan selain daripada dia? Adakah itu yang dimaksudkan dengan mengenal Allah? Maka ulama kata tidak. Mengenal Allah bermaksud mengetahui apakah sifat yang ketentuan bagi Tuhan. Apa sifat Tuhan? Apa sifat Allah? Allah tu dia ada sifat dia. Apa beza Tuhan dengan kita? Apa beza Tuhan dengan kita? Apa? Kenapa dia tu dipanggil Tuhan? Kenapa tidak ada yang lain? Kenapa kita tak boleh mengaku menjadi Tuhan? Apa beza dia? Apa sifat Tuhan? Jadi wajib bagi kita mengetahui sifat-sifat Tuhan yang telah diijma' oleh ulama. Ulama kata sebanyak ini wajib kena tahu sebagai dasar kefahaman kita tentang apa yang kita syahadahkan tu, la ilaha illallah tu. Kemudian wajib mengetahui apakah sifat yang wajib bagi Allah. Wajib belajar satu persatu ni secara tafsir. Mana satu persatu ni secara tafsir ni, bukan hafal. Bukan hafal sifat 20 wujud dalam bakok, erti tak tahu, maksud tak tahu, dalil tak tahu, kan? Itu tidak melepaskan tuntutan fardu ain. Kena belajar satu persatu, dihuraikan satu persatu sebanyak 20 ataupun 13, supaya kita boleh faham, sehingga kita boleh membezakan, oh ini iradat makhluk begini, iradat Allah begitu. Baru boleh beza. Nampak tak? Bila dia uraikan secara tafsir baru boleh beza. Tapi kalau kita tak belajar, kemudian wajib kena tahu apa pula sifat yang mustahil bagi Tuhan. Apa sifat mustahil Tuhan? Kerana barang siapa yang meletakkan sifat mustahil itu pada Tuhan, merosakkan akidah. Jadi wajib kita kena tahu supaya kita boleh menjauhkan diri. Jangan meletakkan sifat itu pada Allah kerana itu sifat yang mustahil. Ada berapa sifat mustahil Tuhan? Ada banyak. Bukan 20 saja, banyak. Paling tidak 20 kena tahu. Kenapa? Supaya kita boleh memantau hati kita, menjaga hati kita. Jangan sekali-kali mengambil salah satu daripada 20 sifat itu dan diletakkan pada Allah. Jangan, kerana akibatnya merosakkan syahadah. Jadi yang mustahil itu kita kena tahu sebab nak jaga. Ini bukan sifat Allah. Maka makna wajib kita menafikan. Mustahil Allah Ta'ala bersifat begini, mustahil Allah Ta'ala bersifat begitu. Dan kata ulama, apakah sifat yang harus bagi Allah Ta'ala? Apa sifat yang harus bagi Allah? Ini wajib mengetahui yang makna mukallaf wajib belajar mengetahui sifat yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang harus bagi Allah secara tafsir. Ini yang dimaksudkan dengan mengenal Allah yang wajib pada syarak
Di sisi ijma' ulama wajib pada syarak kena mengaji. Kalau tak tahu lagi, tak belajar, dosa. Kalau belajar, lepaslah diri daripada tuntutan dah. Jadi kita kena mengaji. Tapi sayang tuan, zaman sekarang ni ramai orang tak nak mengaji tauhid. Sungguh. Tanyalah mana-mana. Tak semua surau masjid ada mengaji akidah. Dia ngaji kat Facebook. Dia ngaji kat WhatsApp. WhatsApp, Facebook. Itu yang payah kan. Baca sendiri, faham sendiri. Bahaya tuan-tuan. Bahaya sangat-sangat. Baik, jadi iradat. Apa erti iradat? Iradat ni artinya kehendak Allah. Kita ada tak kehendak? Ada. Apa beza di antara kehendak kita dengan kehendak Allah? Ni dia nak uraikan. Dan makna kehendak di sini, dalam kitab ni yang dimaksudkan dalam huraian sifat 20 ni, yang dimaksudkan dengan sifat kehendak Allah ni, iradat tu, bahawasanya berlaku tiap-tiap sesuatu itu dengan sengajanya Allah. Tiap-tiap sesuatu. Ini akidah kita. Tiap-tiap sesuatu yang berlaku dan dengan perintahnya Allah. Tiada makna kehendak itu. Okey, itu nanti dulu. Itu terang dulu. Apa sahaja yang berlaku, perkara taat, perkara maksiat, perkara apa yang disengajakan ikhtiariyah ataupun yang ibtirariyah, yang berlaku tanpa sengaja. Contohnya kita terjatuh, contohnya kemalangan, contoh itu perbuatan-perbuatan yang tidak disengajakan. Duduk dalam kesenangan, duduk dalam kebahagiaan, duduk dalam kesusahan, beriman, melakukan amal soleh, melakukan dosa dan maksiat, apa sahaja yang berlaku di sisi kita manusia dan di dalam alam semesta ini, semuanya berlaku dengan ketentuan Allah. Ini akidah kita di sunnah. Nak bezakan dengan akidah Mu'tazilah, kerana mereka mengiktikadkan ada perkara yang berlaku bukan dengan kehendak Allah. Itu pemahaman mereka. Maksudnya kalau kita ni dalam hati kita iktikad macam tu, yang baik-baik, yang elok-elok, yang indah-indah, yang sedap-sedap, yang lazat-lazat, ini daripada kehendak Allah dan Allah lah yang menjadikan. Ada pun benda yang tak sedap, benda yang tak seronok, benda yang tak elok, tu semua itu bukan dengan kehendak Allah. Ini akidah Mu'tazilah. Jadi jangan tuan-tuan, jangan. Mu'tazilah ni fasik, na'udzubillah. Fasik, jadi fasik. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah, nampak tak? Bila kita belajar ni, kita boleh semak sendiri je, semak balik selama ni pahaman kita terhadap Allah bagaimana. Ini tujuan kita belajar ni tuan-tuan, bukan nak suruh semak akidah orang. Kita nak semak akidah kita selama ni dalam hati yang kita selalu sebut Allah, 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 tiada Tuhan melainkan Allah. Apa yang kita faham tentang Allah? Ini kita belajar ni semak balik. Kalau betul seperti yang diajar oleh ulama dalam kitab-kitab akidah, alhamdulillah, baguslah, alhamdulillah. Seandainya bila kita belajar, contohnya terjumpa kesilapan, ada peluang nak bertaubat dan kembali kepada Allah. Contohnya lah, bila kita terangkan tadi, setiap perkara yang buruk, yang baik, yang sengaja, yang tidak berlaku, yang berlaku itu semuanya berlaku dengan ketentuan Allah. Allah yang menentukan. Tiba-tiba seorang ni selama ni dia beriktikad yang baik-baik saja Allah tentukan, yang tak baik itu bukan Allah yang menentukan. Bila dia belajar baru dia tahu, selama ni salah akidah aku. Selama ni akidah aku dah menyimpang. Akidah aku bukan akidah ahli sunnah. Kalau akidah ahli sunnah tadi, buruk, baik, taat, maksiat, iman, kufur, segala-gala yang berlaku di sisi kita makhluk, tak kisah manusia, tak manusia, batu, kayu, bernyawa, tidak, semuanya itu berlaku dengan ketentuan Allah. Ini akidah kita. Sebab tu kata Rabbul Alamin, dia mentadbir sekalian, bukan dia mentadbir sebahagian. Baik, kalau kita katakan ada benda yang berlaku bukan dengan kehendak Allah, maka dia terjadi dengan kehendak siapa? Ada yang beriktikad yang baik saja, yang elok saja, yang sedap saja Allah yang jadikan, yang tak baik bukan Allah jadikan. Soalannya, siapa yang jadikan yang tak baik?
neraka dengan syurga, mana baik mana tak baik? Dah tentulah syurga baik, lazat nikmat betul. Neraka tempat tak sedap, tempat azab. Siapa yang jadikan? Kalau kita ikut pahaman tadi kan, dia beriktikad yang baik, yang sedap, yang elok semua itu dikehendaki dan dijadikan oleh Allah. Ada pun yang tak elok, yang tak sedap bukan daripada Allah. Soalannya neraka yang tak sedap, yang penuh dengan azab tu siapa yang jadikan? Jadikan sendiri. Oh, menunjukkan ada makhluk yang berkuasa menjadikan dirinya sendiri. Jadi dah ada berapa kuasa tu? Allah berkuasa. Ada pula makhluk yang berkuasa juga menjadikan sesuatu. Maknanya dah tidak mentauhidkan kudrat Allah Ta'ala. Dia dah menduakan kekuasaan Allah, mensyirikkan sifat kudrat Allah. Namun bila seseorang itu beriktikad ada yang selain Allah boleh menghasilkan sesuatu, dia telah mensyirikkan Allah. Nampak tak dah? Jadi hati-hati tuan-tuan. Syaitan ni ditipu, dibisik macam-macam dalam hati kita, tuan-tuan. Kita kena pandai pintas. Kalau kita tak pandai pintas, habis kita, tuan-tuan. Syaitan ni dia ada 7 bisikan dia, tuan-tuan. Mula-mula dia ajak kita jadi kafir. Dia kata kau jadi kafir lah. Tapi ada orang yang terpedaya dengan bisikan tu. Dia kata jadi kafir lah, senang, bebas. Kalau kau Islam ni payah, ini tak boleh, itu tak boleh, macam tentang larang, dibisik dalam hati jadi kafir lah. Maka orang yang mendapat hidayah daripada Allah, dia akan jawab, wajib bagi diri aku mentaati perintah Allah, wajib aku beriman kepada Allah, selamat. Tapi ada yang terpedaya, itu yang murtad, itu yang murtad, yang syirik tu, na'udzubillah. Kemudian kalau dia tak boleh hasut kita jadi kafir, dia kata jangan taat kepada Allah. Buat apa kau nak taat kepada Allah? Buat apa kau nak buat ibadat? Kau Islam dah. Kau dah Islam dah selamat dah. Buat apa sibuk-sibuk nak buat taat ni? Dibisik macam tu lah. Kena pandai juga nak pintas tu macam mana? Kalau tak boleh, dia menimbulkan keraguan dan kesangsian dalam hati tentang Allah. Dihembuskan dalam was-was, dibisikkan dalam hati kita. Lebih-lebih lagi bila kita ni duduk dalam kesusahan, tu lagi dah tu peluang besar tu untuk syaitan tadi nak menimbulkan keraguan, kesangsian terhadap kesempurnaan Allah. Itu yang bahaya, tuan-tuan. Moga-moga Allah jaga kita. Tapi nak minta Allah jaga, kita kena usaha dah. Ngaji, fahamkan. Kemudian baru serah pada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kau peliharalah akidah aku daripada ditipu oleh nafsu dan syaitan. Baru betul. Jangan semata-mata minta Allah pelihara akidah, iman, tapi kita tak ambil tahu tentang iman. Jangan jadi golongan yang nakkan sesuatu tapi tidak berusaha dan berikhtiar. Jangan. Ngaji lah. Mengaji itu wajib ni. Siapa mengaji ni dapat pahala. Faham tak faham itu bukan urusan kita. Dan makna kehendak di sini berlaku tiap-tiap satu. Tiap-tiap satu ni. Tiap-tiap ni. Botol ni duduk sini, cawan ni duduk sini, beg ni duduk sini, saya buat ni, saya pakai baju bagai malam ni macam ni, pakai ridak begini, tuan-tuan dulu. Semua ini ditentukan oleh Allah. Bukan bersangkut paut dengan manusia sahaja. Segala-galanya itu jadi berlaku dengan ketentuan Allah Ta'ala. Tidak ada sesuatu yang sia-sia di sebalik itu. Semuanya ada faedah dan hikmah di sebaliknya yang kita tak mengetahui melainkan Allah. Wajib i'tikad begitu, wajib pegang dalam hati begitu. Apa sahaja yang berlaku, yang jadi di dalam alam semesta ini, dalam syurga, dalam neraka, dalam kubur dan segalanya, itu berlaku dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tiada makna kehendak itu berhajat seperti barang yang terkadang diwahamkan dia. Bukan bermaksud kehendak Allah Ta'ala. Allah kehendak menentukan sesuatu itu bermaksud Allah ingin mengambil faedah, menumpang manfaat daripada apa yang dikehendak. Bukan itu maksudnya. Tak azan ni? Tengah azan ni? Boleh?
InsyaAllah kita bagi dari ya karim. Astagfirullah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Alhamdulillah. Baik, dan makna kehendak itu tiada makna Tuhan berkehendak itu perhatikan. Jangan kita faham Allah berkehendak ataupun Allah mengkehendaki menentukan sesuatu itu menunjukkan Allah berhajat kepada sesuatu, bukan. Kerana Allah bersifat dengan istighna, terkaya Allah Ta'ala, maha kaya Allah Ta'ala itu, dengan makna Allah tidak berkehendak, berhajat, memerlukan segala sesuatu yang lain. Allah mengkehendaki, Allah menentukan. Contohnya menjadikan kita orang beriman, menjadikan tuan-tuan hadirin hadirat orang beriman. Allah kehendak menjadikan tuan-tuan orang mengaji agama, bukan bermaksud Allah nak tumpang faedah daripada taat yang kita buat, tidak. Berbeza dengan
kehendak kita makhluk. Beza dengan kehendak kita makhluk. Kita ada kehendak tak? Ada. Kenapa tuan-tuan kehendak nak datang ngaji malam ni? Kenapa timbul kehendak malam ni nak pergi ngaji dah? Apa bedanya tuan-tuan nak dah? Nak tahu contohnya, nak isi waktu, supaya dapat pahala. Kenapa tuan-tuan kehendak menentukan contoh nak makan, nak minum, nak buat rumah begini dan begitu? Kenapa tu? Ada tujuan. Betul? Ada gharadnya, ada tujuan. Kenapa kita kehendak contoh nak gali telaga? Kenapa nak buat telaga? Ada gharadnya, ada tujuannya, nak ambil air. Adakah Allah kehendak kita ni menjadikan alam daripada tiada alam kepada ada alam? Kerana Allah nak menumpang faedah daripada alam yang dijadikan? Jawabnya tidak sekali-kali. Tidak sekali-kali. Jadi jangan beriktikad demikian Allah mengambil faedah daripada ketaatan yang kita buat. Kalau kita tak taat, nanti Allah jadi mudarat, Allah jadi lemah, Allah jadi kurang martabatnya. Bila kita beramal soleh banyak-banyak, Allah bertambah hebat, Allah bertambah kuasa. Tidak, itu semua mustahil. Itu menunjukkan Allah bergantung dan berhajat kepada yang lain. Tidak sempurna lah maksudnya. Kalau dia sebagai Tuhan tapi berhajat faedah daripada hamba yang dia jadikan sendiri, makna dia tak sempurna. Dia tak sempurna lah, berhajat kepada benda yang dia buat sendiri. Dia buat, lepas tu dia ambil faedah. Dia buat tempat, lepas tu dia duduk atas tempat tu. Nampak tak? Jadi sebab tu di sisi akidah kita Ahli Sunnah wal Jamaah beriktikad maha suci Allah daripada mengambil faedah daripada tempat dan ruang yang dia jadikan. Kerana tempat dan ruang dan masa itu adalah makhluk Allah. Allah jadikan itu untuk kita makhluk, bukan untuk Allah, untuk faedah makhluk, bukan untuk faedah Allah. Jadi Allah tidak mengambil faedah langsung daripada apa sahaja yang dikehendaki. Begitulah juga Allah tidak mengambil faedah daripada hukum hakam yang dia perintahkan. Wajib sembahyang, wajib haji, wajib umrah, haram zina, haram agak, haram judi. Sebab Allah nak ambil faedah, dan mustahil Allah tidak mengambil faedah daripada hukum hakam yang dia perintahkan. Bahkan Allah nak mengembalikan kebaikan dan faedah mentaati hukum hakam Allah itu kepada hamba-hambanya sendiri. Siapa taat, kembalilah faedah pada diri dia. Siapa ingkar, kembalilah pada dirinya mudarat, bukan kepada Allah. Itu beza kehendak Allah dengan kehendak kita. Kita kehendak kerana ada tujuan nak mengambil faedah. Allah kehendak tidak tidak bermaksud Allah nak mengambil faedah ataupun nak mengambil untung daripada apa yang dia kehendak. Tidak. Itu kita kena tahu lah, kena tahu. Kemudian seperti yang diwahamkan dia kerana berhajat itu mustahil. Hanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat berhajat, sifat berhajat kepada yang lain, bergantung kepada yang lain, berharap kepada yang lain, semua itu sifat yang mustahil bagi Allah. Tidak ada istilah Allah itu berhajat kepada yang lain, berkehendak kepada yang lain. Tidak. Dan bahkan segala sesuatu lah yang berkehendak dan berhajat kepada Allah. Iftiqaru ilaihi ma siwahu. Segala yang sesuatu yang lain semuanya berhajat, berkehendak, bergantung, memerlukan Tuhan. Ini kita ni, saya bercakap ni, saya berhajat kepada Allah yang memberi pertolongan supaya saya boleh bertutur, berfikir, bergerak diam. Begitulah juga tuan-tuan yang sihat berharap kepada Allah agar dikekalkan kesihatannya, yang sakit berhajat kepada Allah supaya dihilangkan sakitnya, yang duduk dalam maksiat berhajat kepada Allah agar memberi taufik pertolongan supaya boleh meninggalkan maksiat, yang dapat taufik daripada Allah melakukan ibadat berhajat kepada Allah agar mengekalkan taufik itu supaya dia boleh duduk dalam taat selalu. Begitulah
seterusnya. Cuma kita ni, hati kita ni sedar ataupun tak sedar, hati kita ni teringat ataupun tak teringat kepada perkara itu. Tapi itulah hakikatnya. Kita nak berjalan, nak bercakap, nak berfikir, nak bekerja, semualah, nak sembahyang, nak mengaji, nak mengajar, semualah berhajat, bergantung kepada bantuan Allah Ta'ala. Nak solat, nak qiyam, nak angkat takbir, nak baca, nak ingat, nak rukuk, semua itu berhajat, bergantung kepada Allah. Dengan makna kalau Allah tak tolong kita melakukan ibadat, mustahil kita boleh menyempurnakan sembahyang. Ini benda yang kita nak kena ingat, di antara benda nak kena ingat dalam solat kita, supaya jangan memandang kehebatan diri kita yang menunaikan sembahyang. Kena ingat ni semua nikmat Kau ya Allah. Kau yang tolong aku boleh baca. Kau yang tolong, Kau yang menggerakkan lidah aku boleh membaca. Kau yang menggerakkan akal fikiran aku boleh memahami kaifiat solat. Semuanya itu yang di antara perkara yang sepatutnya ada dalam hati kita. Waktu solat tu khususnya orang ahlillah, orang wali-waliullah, kekhusyukan memandang kepada Allah tadi bukan sekadar di dalam solatnya, bahkan di luar solat pun begitulah hatinya kepada Allah Ta'ala. Makna khusyuk hati pada Allah tadi bukan dalam solat saja. Kita ni sungguh paling tidak dalam solat adalah khusyuk dalam hati. Ada pun orang yang ahlillah, aribillah, kekhusyukan hatinya pada Allah tu bukan semata-mata dalam solat, bahkan sampai di luar solat pun begitulah khusyuknya pada Allah Ta'ala. Sebab tu dia tak lupa Tuhan. Beza dengan kita dalam solat nak ingat Tuhan pun payah, luar solat lagi dah payah. Dalam solat tu pun payah kita nak ajak hati kita mengingat kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Padahal tanda-tanda kekuasaan Allah, kewujudan Allah, keesaan Allah, kebijaksanaan Allah, semuanya ada pada diri kita sendiri. Ni saya boleh bercakap ni, ini dalil kebijaksanaan Allah, ini dalil kekuasaan Allah, ini dalil kewujudan Allah, ini dalil ketunggalan Allah, ini dalil Tuhan tak serupa dengan makhluk. Inilah dalil Allah itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Ini juga dalil mustahil Allah Ta'ala itu bersifat dengan sebarang sifat kekurangan. Itu dalam hati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu pengetahuan tuan-tuan ni. Ni maklumat. Harap-harap kita dah belajar ni boleh serapkan dalam kehidupan kita. Ada tujuan kita mengaji tadi, nak tahu, nak faham dan nak beramal. Jadi kalau ilmu tauhid ni nak beramalnya macam mana? Tadilah ajar hati kita supaya senantiasa mengingat kebesaran dan kekuasaan Allah. Makna dapat faedah dah tu. Kalau selama ni dia solat lupa benda-benda tu tak tahu, contoh lepas daripada tu dia ingat dah, daripada dia solat tu hatinya sepenuh-penuh mengingat ini semua semata-mata pertolongan Kau ya Allah. Berhajat ya Allah, bantulah aku menyelesaikan solat ni. Mustahil aku boleh selesaikan solat kalau Kau tak bantu aku ya Allah. Aku ni lemah, aku ni hina, aku ni dhaif. Berhajat, berkehendak kepada pertolongan Kau ya Allah semata-mata. Hati aku nak khusyuk pada Kau ni pun berhajat ya Allah kepada pertolongan Kau ya Allah. Sepenuh-penuh hatinya mengingat kepada Allah. Begitulah contohnya. Begitulah contohnya. Orang-orang tu yang hebat-hebat tu hatinya macam tu lah. Ini faedah ngaji tauhid, sebab tu dipanggil ilmu tauhid. Orang yang faham ilmu ni dan dapat mengambil faedah ilmu ni, dia akan menjadi hamba yang senantiasa mengesakan, membesarkan Allah dalam apa juga hal keadaan sekalipun, sama ada dalam solat ataupun di luar solat dia. Mustahil kita boleh fikir ni kalau Tuhan tak ada. Mustahil kita boleh faham ni kalau Tuhan tak beri. Kalau Tuhan tidak bersifat dengan bijak, dengan ilmu, mustahil kita wujud, mustahil kita boleh memiliki benda-benda ni. Allah Akbar. Itu nak mengajak hati kita supaya mengingati Allah. Hati kita
duk ingat Allah, duk berhajat kepada Allah. Sebab tu kita doa, ya Allah bagi taufik supaya aku ni boleh mengingat kau ya Allah. Sebab kalau kau tak bagi taufik, mustahil aku boleh ingat kepada kau ya Allah. Mustahil aku boleh khusyuk dalam solat tu walau sesaat. Mustahil kalau kau tak tolong, maka tolonglah ya Allah. Aku ni lemah dhaif ya Allah. Jadi sehingga lenyap diri makhluk tadi tu dalam solatnya, tak teringat bahagian diri dia pun. Dalam solat tadi tak teringat ke dirinya pun, kerana mata hatinya senantiasa memandang kepada kekuasaan Allah. Di situ selamat dia daripada ujub. Tak adalah ujub nak kagum dengan diri sendiri dah. Malah dia akan kagum kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita memandang diri kita, aku ni boleh sembahyang sebab kuat aku, sihat aku, ilmu aku, kesungguhan aku, ini akan timbul ujub. Contohnya kagum dengan diri sendiri, memandang kehebatan diri, padahal kita semata-mata ditolong oleh Allah. Itu yang timbul penyakit riya, penyakit takabur, sebab lupa lah tu, sebab lupa hakikatnya, lupa hakikat ni. Itu yang jadi sombong, perlu pandang diri. Tapi kalau mata hatinya memandang kepada Allah, insya-Allah dia akan selamat daripada nak orang puji dia. Sebab dia tahu segala kelebihan, kebaikan yang ada pada diri dia tu semata-mata anugerah pinjaman daripada Allah, yang Allah boleh ambil bila-bila masa. Bila-bila masa Allah boleh ambil balik. Itu faedah mengaji tauhid ni. Dan iaitu sifat yang wujudiyah. Iradat itu sifat wujudiyah, sifat yang ada sungguh-sungguh di zat Allah, panggil sifat ma'ani. Lagi yang sedia berdiri pada zat Allah Ta'ala. Sedia maknanya bukan sifat yang baru. Contohnya kalau ditanya sejak bila Allah Ta'ala memiliki iradat, maka kita jawab sedia kala lagi Allah telah memiliki sifat iradat. Jadi sifat iradat Allah qadim, sedia kala lagi sifat iradat kita baru. Sifat iradat Allah memberi bekas, sifat iradat kita tak memberi bekas. Segala yang dikehendaki oleh Allah pasti jadi. Berbeza dengan kehendak kita, tak semestinya berlaku. Itu beza. Mana boleh beza lah tu. Kehendak Allah lulus, kehendak kita tak lulus. Nak lagu lain, dapat benda lain. Kehendak kita lemah kita kan. Jadi daripada situ baru hamba tadi nampak, ya Allah lemah ni lah. Banyak benda yang aku nak tapi tak dapat ya Allah. Tapi kau bila kau nak jadi sempurnanya kau, lemahnya ya Allah. Aku nak begini, nak begitu, tapi kalau tak muafakat dengan kehendak engkau ya Allah, tak dapat, tak jadi. Ni kita boleh belajar dengan kehendak Allah lah ni, bukan sebab kehebatan kita ni. Kita boleh duduk dalam majlis ilmu ni semata-mata Allah kehendak ni. Sedia kala lagi Allah yang pilih saya dan tuan-tuan dan kawan-kawan semua ni. Kalau tak, mustahil ada seorang yang duduk dalam majlis tanpa Allah kehendak. Dia duduk dalam majlis dengan sendiri tanpa Tuhan kehendak. Mustahil. Takkan berlaku. Takkan berlaku suatu perkara melainkan Allah lah yang kehendak. Allah kehendak kita, waktu muju ya Allah, muju kau kehendak, kau pilih aku. Allah sebab apa? Allah nak bagi kebaikan pada kita, bukan Allah nak ambil kebaikan daripada kita, bukan. Allah nak bagi kita kebaikan. Apa kebaikannya? Dapat ilmu, dapat hidayah, dapat kefahaman, akidah semakin baik. Tu bila nanti makin terpelihara akidahnya daripada hasutan syaitan yang merosakkan akidah, akhirnya besok diterima oleh Allah, matinya husnul khatimah, mengenal Tuhan dan tidak dapat balasan syurga daripada Allah. Itu kebaikan itu kembali kepada kita. Mujur Allah pilih kita. Alhamdulillah ya Allah. Mujur sangat Allah pilih kita. Sakat ni lah. Esok lusa tak tahu lagi adakah kita duduk dalam orang-orang yang Allah pilih atau tak ada dah kita. Jadi bila hamba tu tadi memahami sifat Tuhan yang maha berkuasa menentukan, jadi timbul rasa takut dalam hati dia. Ya Allah, takut sangat kalau untuk masa-masa yang akan datang kau tak pilih dah aku ya Allah. Takut sangat ya Allah.
celakalah aku ya Allah kalau kau tak pilih aku untuk buat taat, untuk buat ibadat. Kalau kau tak kehendak, celakalah aku ya Allah. Ini nampak tu akan menimbulkan rasa takut dalam hati hamba terhadap Allah tadi. Sebab dia tahu dan dia yakin apa yang ada kebaikan, ketaatan yang ada pada dirinya semata-mata dengan kehendak Allah dan Allah yang jadikan. Harus bagi Allah, bukan wajib bagi Allah memberi ataupun memilih kita, harus. Maka di situ akan menjadikan hamba tadi takut ya Allah. Hari ini, saat ini alhamdulillah kau kehendak aku boleh mengaji, boleh sembahyang jemaah. Takut untuk besok dan akan datang kau dah tak pilih dah aku. Jadi di sini membuatkan hatinya sentiasa berharap, bergantung dengan Allah. Dia akan jadi hati yang baik lah, hati yang baik. Sentiasa takut, bergantung dengan Allah. Sebab dia yakin dia tak ada kuasa, aku tak ada kuasa ya Allah. Batu orang macam tu dia tak sombong, dia sedar hakikat diri dia tu. Dia sedar hakikat diri dia tu memang hina, memang bergantung kepada Tuhan. Apa pun zahir dan batinnya bergantung. Nak khusyuk, nak faham, nak beramal. Dia tak sombong kalau dia beramal dengan ilmu, dia tak sombong sebab dia tahu itu anugerah Allah atas diri dia. Dia boleh beramal dengan ilmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Dia akan jadi baik ya. Dia akan jadi hamba yang merendah diri, tawaduk dengan Tuhan, sentiasa tawaduk dengan Tuhan. Hatinya tawaduk rendah dengan Allah. Baik, lagi sedia berdiri pada zat Allah Ta'ala yang menentu ya Allah akan mungkin. Ingat ni tuan-tuan, ini di antara ta'alluq sifat iradat yang kita mesti kena tahu. Peranan iradat, mula kita dah belajar tadi, iradat maknanya sifat kehendak, ataupun dalam kitab lain kadang-kadang ditulis dengan sifat penentu. Peranan dia apa? Tugasan dia. Kalau dalam tauhid dipanggil ta'alluq. Ta'alluq dia apa? Ta'alluq sifat iradat, peranan sifat iradat, tugasan sifat iradat apa? Dipanggil ta'alluq. Ta'alluq tu tugasan sifat. Kalau dulu kita dah belajar qudrat, peranan qudrat menjadikan, menciptakan makhluk atau meniadakan makhluk. Peranan iradat ni apa pula? Peranan dia, kerja dia, tugas dia. Tugas iradat ni menentukan perkara mungkin. Ingat tau, menentukan perkara mungkin ataupun menentukan perkara yang harus sahaja. Apa maksud perkara yang harus? Perkara yang harus pada akal, perkara yang boleh ada dan boleh tiada. Itu yang dimaksudkan dengan perkara mungkin, perkara harus. Perkara harus ini sahaja yang termasuk di bawah urusan dan peranan iradat yang menentukan. Contoh, hidup dan mati. Dua-dua ni harus. Apa maksud harus? Benda yang boleh diterima pada akal, adanya pun akal boleh terima, tak ada pun akal boleh terima, berlaku pun akal boleh terima, tak berlaku pun akal boleh terima. Itu maksud perkara harus. Jadi perkara yang harus ini sahaja yang duduk di bawah ketentuan Allah. Baik, Zaid nak dihidupkan ke atau nak dimatikan? Sebelum Allah menentukan Zaid itu hidup ataupun mati, maknanya kedua-dua ni kita katakan sama berat pada si Zaid tadi. Hidup pun boleh, mati pun boleh. Ni maka tidak ditentukan lagi ni. Maka dengan ilmu dan kehendak Allah, sedia kala lagi Allah menentukan untuk menciptakan Zaid. Bila kata Allah menciptakan Zaid, dah jadi berat sebelah dah. Dah jadi, dah menentukan. Baik, kita buat contoh begini. Tuan-tuan ada, contohnya kita dapat duit, boleh keluar kira SP 1,800,000 tuan yang boleh keluar. Baik, orang tanya, kau bila dapat duit kira SP ni nanti kau nak buat rumah ke macam mana? Nak buat ke tak nak? Maksudnya belum ditentukan lagi, betul tak? Nak buat pun harus, tak buat pun harus. Jadi belum ditentukan lagi. Kemudian kita bincang, tak jadi buatlah. Maksudnya kita dah menentukan, balik tak jadi pun, balik tak jadi buat. Atau bincang-bincang, kita buatlah. Maknanya dah menentukan balik buat. Boleh faham tak tuan? Kerana ada pahaman yang salah, mereka mengiktikadkan Allah yang menentukan Allah ada.
Allah menentukan Allah ada. Salah fahaman ni tuan. Ada Allah ni perkara wajib. Betul tak? Ada Allah perkara wajib ke mustahil ke harus tuan? Ada Allah wajib. Apa maksud wajib? Sesuatu yang telah ada sedia kala lagi dan kekal ada selama-lamanya. Itu perkara wajib. Jadi adanya Allah bukan kerana ditentukan. Kalau Allah menentukan kewujudan Allah, menunjukkan Allah itu perkara harus. Boleh faham tak? Jadi kalau Allah tak menentukan, bermaksud dia tak ada kan? Ni saya ni ada sebab apa? Sebab Allah tentukan. Kalau Allah tak tentukan, saya tak ada. Nampak tak? Sebab saya mungkin, sebab saya benda harus. Jadi ingat, Allah, zat Allah, segala sifat-sifat Allah tu bukan ditentukan oleh Allah. Malah perkara itu telah memang sedia ada lagi. Sedia kala lagi memang dah ada zat Allah dan segala sifat-sifat Allah bukan ditentukan oleh Allah. Yang nak ditentukan ni benda makhluk, benda baru tuan-tuan. Dan satu lagi dia kata begini, tidak ada anak Tuhan itu sebab Allah tak tentukan. Bahaya. Anak Tuhan tu tak ada sebab Tuhan tidak menentukan. Bermaksud apa tu tuan-tuan? Kalau Allah menentukan, boleh adalah anak Tuhan. Bercanggah tak dengan Quran? Kalaulah anak Tuhan tu dikatakan anak Tuhan itu harus ada, anak Tuhan boleh jadi ada, bercanggah tak dengan Quran? Canggah tuan-tuan. Nampak tak? Anak Tuhan tu bukan harus ada, bahkan mustahil ada. Makna perkara yang akal tak boleh terima selama-lamanya. Jadi jangan kita terima boleh jadi ada anak Tuhan. Jangan. Anak Tuhan tu mustahil. Anak kita harus. Anak Tuhan sebab tak faham iradat tadi tu. Nampak tak? Dia faham Allah menentukan segala-galanya. Ni tak dihuraikan, jadi dia faham Allah yang menentukan segala-galanya. Dia masukkan sekali perkara wajib pun dimasukkan, perkara mustahil pun dimasukkan dalam erti kata segala-galanya tadi. Padahal yang masuk dalam Allah menentukan segala-gala, masuk dalam erti kata segala-gala itu adalah perkara yang harus. Faham baik-baik tuan-tuan? Jangan kata anak Tuhan tu tak ada sebab Tuhan tak kehendak. Kalau Tuhan kehendak, adalah anak dia. Na'udzubillah, rosak akidah tu. Barang siapa yang akalnya boleh menerima adanya anak Tuhan, rosak akidah dia. Waktu faham baik-baik mustahil. Inilah faedah ngaji sifat 20 itu. Nak suruh kita lebih memahami ayat Quran tu. Kita selalu kita Allah mengetahui, Allah menghendaki. Betul dah, bukan salah. Tapi kepahaman tu, kalau sekadar Allah mengetahui, Allah menentukan, betul, tapi kepahaman tu belum menjamin keselamatan lagi. Sebab tipu daya bisikan setan ni halus. Jadi kalau dalam berakidah ni kita buat mudah-mudah, tak mustahil. Boleh jadi dalam tipu daya ni yang besar-besar kita akan selamat, tapi dalam tipu daya yang halu-halu macam tadi, boleh jadi terkantoi kita situ. Jadi bila orang dah belajar, contohnya setan bisik, tak ada anak Tuhan ni, sebab Tuhan tak kehendak. Kalau dah Tuhan kehendak, ada anak Tuhan, macam mana anak Tuhan tu? Kita dah belajar, mustahil ada anak Tuhan. Anak Tuhan itu perkara yang tak boleh diterima pada akal sekali-kali. Itu faedah dia. Habis sikit lagi nanti dah. Ingat mungkin tu perkara harus sahaja yang duduk perkara yang harus sahaja duduk di bawah urusan kehendak Allah. Boleh kita nak buat nota begitu. Perkara yang wajib, contohnya adanya Allah, dan perkara yang mustahil, contohnya anak Tuhan, tidak termasuk di bawah ta'alluq sifat iradat Allah. Ingat yang masuk bawah ta'alluq iradat Allah hanya perkara harus sahaja.
dengan mungkin dengan setengah barang yang hartanya seperti ditentukan dengan wujud ataupun dengan putih ataupun dengan hitam ataupun dengan panjang ataupun dengan pendek atau umpama yang demikian itu banyaklah. Jadi apa pun kesimpulannya tuan-tuan hadirin hadirat pelajaran kita pada malam ni wajib kita yakin Allah Ta'ala ada kehendak dan segala yang berlaku buruk baik taat maksiat zahir batin dunia akhirat apa sahaja yang berlaku sengaja dengan tidak itu semata-mata dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang termasuk di bawah urusan iradat Allah hanyalah perkara yang harus sahaja, perkara yang mustahil dan yang wajib tidak termasuk di bawah ta'alluq ataupun peranan sifat iradat Allah. Wallahu a'lam. Jadilah mudah-mudahan Allah beri kepahaman. Tak pula tak faham pun nanti ngaji lagi ulang lagi insya-Allah. Adalah hikmah tu Allah nak suruh kita istiqamah belajar. Boleh Allah Maha Kuasa bagi kita faham tanpa belajar pun boleh tuan-tuan ni. Tapi Allah kehendak bagi rintangan halangan nak bagi pahala banyak kat kita. Orang yang makin hebat mujahadah kesungguhannya makin banyaklah pahala, makin banyaklah dosa yang digugurkan oleh Allah. Mudah-mudahan dengan berkah menjadi ilmu kita pada malam ini sekalian dosa-dosa kita, ibu bapa kita, anak bini kita, suami dan sebagainya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kesihatan, keafiatan yang baik kepada kalian semua, dan dipanjangkan umur, diberi umur yang berkah, rezeki yang luas lagi halal serta berkah, dan Allah lahirkan di kalangan kita anak-anak yang soleh, yang solehah, yang bertakwa. Kita doa pada Allah mudah-mudahan dengan berkah menjadi ilmu ini, dengan berkat Nabi Muhammad SAW, Allah memberi kemenangan kepada umat Islam yang sedang ditindas oleh orang kafir harbi di seluruh dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa faqih lana wa qaddat lana fi dinina wa hadiqatul muthabbaka wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Dia tak ada. Biasa. Ada urusan tadi.